Sebab itu saya nak bagi tahu, Selangor ni dipimpin oleh keadilan lama dah. Ya? Betul, Selangor ni malah awal daripada negeri kaya. Tetapi negeri kaya kalau diserahkan kepada pemimpin korup, akhirnya dia akan jadi miskin. Alhamdulillah, Selangor diserahkan kepada keadilan. Bagaimana kita menguruskan, bagaimana dasar-dasar yang kita tetapkan, ya? Itulah yang boleh membangunkan Selangor hari ini, saudara. DAP memerintah Pulau Pinang. Sebelum DAP orang Melayu ke? Tak, Cina juga. Sebelum DAP ni orang Islam ke perintah Pulau Pinang? Tidak. Gerakan bukan Islam juga. Tak ada beza pun. Ya. Cuma beza parti je. Sebelum ini gerakan, sekarang ni DAP. Sebelum ini Cina, sekarang Cina juga. Sebelum ini bukan Islam, sekarang ni bukan Islam juga. Cuma beza dia apa? Yang ada pada hari ini, ya, sampai ke hari ini tidak ada satu kes pun rasuah penyelewengan atau apa-apa kes yang besar, ya, yang melibatkan kerajaan negeri Pulau Pinang. Bahkan Pulau Pinang, ya, di antara negeri, tiga negeri yang termaju dalam negara kita. Walaupun yang perintah itu bukan Islam, walaupun perintah itu adalah parti DAP. Tapi di antara negeri yang termaju, saudara, ya, tengok Ketua Menteri Pulau Pinang sekarang ini. Memang dia tidak berpopular mana, sebab dia tidak mempopularkan diri dia. Dia bukan suka bercakap politik, ya, ceramah sana, ceramah sini. Dia bukan orang macam tu. Dia bukan banyak jenis bercakap. Nak jumpa dia buat PC pun susah. Dia tak banyak bercakap, tapi dia buat kerja. Ini. Dia takkan bercakap benda-benda yang tak perlu bagi dia. Dia tidak bermain dengan politik. Ini Ketua Menteri Pulau Pinang yang ada ni. Ha? Tapi dia buat kerja. Sebab itu hari bila ada notis kata masalah air di Pulau Pinang kan, 2 hari 3 hari. Ha? Tak sampai pun. Ha? 1 hari 2 hari je settle. Sebab Ketua Menteri dia waktu malam pun dia pergi turun, pergi tengok orang membetulkan pembentungan air. Dia sendiri turun waktu malam. Sebab dia tak mau masalah air tu lama. Dia nak tengok orang tu buat kerja siang malam. Dia sendiri pergi pastikan projek itu dilakukan. Dia tak nak rakyat dia menanggung susah lama. Dia turun waktu malam, saudara. Dia pergi tengok orang buat pembentungan air itu. Itu DAP Pulau Pinang. Pimpin PAS di Kedah, Menteri Besar, dia buat apa? Turun juga malam, saudara. 2-3 pagi juga. Ya, tapi di mana? Dia berdakwah. Dia karaoke. Ketua Menteri Pulau Pinang turun ke kampung-kampung, turun ke sungai-sungai, di loji-loji nak tengok orang buat air. 2-3 pagi. Buat cepat, kena rakyat nak tunggu ni air, kan? Bekalan air. Itu Ketua Menteri Pulau Pinang. DAP kafe. Menteri Besar Melayu Islam. 2-3 pagi turun mana? Karaoke lah. Apa masalah? Dakwah. Kita kena tunjuk kita happy. Sebab apa? Sebab Kedah tidak ada masalah. Semua rakyat selesa sekarang. Saya tak perlu nak jaga dah. Tak ada pedih kepala. Rakyat semua dapat bekalan air yang cukup. Gaji semua orang dah kena bayar cukup. Jadi saya boleh berkaraoke. Itu beza, saudara. Sebab itu kita nak buat pilihan yang kerana emosi. Kalau kerana emosi, maka kita pilih dia kerana dia Melayu. Kita pilih dia kerana dia Islam. Itu je. Tapi yang merana Melayu, Islam. Yang tak dapat gaji 24 orang di Kedah tu pun Melayu. Islam juga. Yang tak bayar gaji pada mereka, orang Melayu, bukan DAP. Orang Melayu, orang Islam juga. Tapi yang kita serang, yang kita attack, DAP. Yang menzalimi bangsa kita, menganiaya kampung bangsa kita dan agama kita, orang Melayu. Bukan DAP. Yang membunuh 18 orang mati di Mali itu bukan DAP. Dan terbunuh pasukan keselamatan itu pun bukan DAP. Melayu sama Melayu, Islam sama Islam, saudara. Sebab apa kita bertempur sedemikian rupa? Benda ini pernah berlaku di zaman para sahabat. Pertentangan antara Umayyah, Yasin Ali, Umayyah. Sebagainya ini pertentangan saudara. Peperangan saudara dipanggil. Peperangan Siffin dan sebagainya. Sesama Islam bertempur. Kerana politik. Ketika itu pun ada politik. Sekarang pun macam itu. Bila kita taksub dengan seseorang sampai tak boleh nak menerima kebenaran, ini jadi dia. Bayangkan kalau ada orang di kalangan kita, keluarga kita sampai mati kerana politik. Walau kita tahu kalau kita masuk kubur nanti mati, orang tanya kita parti apa. Orang tanya amalan kita, agama kita dan amalan kita. Ya. Walaupun kita tahu ada ustaz
daripada lebay sana buat ceramah dalam YouTube. Dah arwah pun. Ya. Dia main-main cakap mati nanti Tuhan tanya berjuang Islam atau tidak. Kalau berjuang Islam kena tunjukkan ahli PAS. Kalau tak ada ke ahli PAS campak ke neraka. Ini dia cerita selamba je, dia cerita dalam masjid selalu. Yang inilah kadang-kadang menakutkan orang. Sebab itu ada orang tua-tua yang apa takut. Dia tahu PAS tu masalah bagi PAS macam di Kelantan. Dia tahu dah 30 tahun lebih bagi PAS berkuasa di Kelantan, tak boleh atasi masalah air. Dia tahu kelemahan PAS, tapi nak keluar PAS takut. Takut masuk neraka. Nanti mati, nanti siapa nak uruskan jenazah saya? Selama ini orang mati di Kelantan, semua orang PAS uruskan. Maka terimalah akibat dia. Sampai hari ini. Kan? Sampai hari ini. Sampai nak raya baru ni ada anak-anak muda dah mula di media sosial kempen jangan balik Kelantan. Tak nak balik Kelantan, nak boykot Kelantan. Jangan kata boykot McD je. Jangan kata boykot KKMat je. Sekarang dah mula cakap boykot Kelantan ni pasal apa? Tak nak balik raya, tahu dah masalah air. Nanti kalau balik pun dia kata nak mandi susah. Adik-beradik lain balik semua rumah penuh. Bila rumah penuh semua nak pakai air. Air pula air boring. Kan? Jadi ada yang tak nak balik. Silap siapa? Silap DAP juga ke? Berapa ramai DAP ada Kelantan yang menyebabkan air tak ada ni? Bukan DAP, saudara. DAP yang merintah Pulau Pinang tidak ada masalah pun. Tak ada masalah. Dia boleh pula buat kerjasama air dengan negeri Perak. Itu yang Sanusi Meroyan tu. Dia ingat selama ni Pulau Pinang bergantung dengan dia je, dengan Kedah. Air Sungai Muda tu kan. Dia ingat bergantung dekat dia lah. Sebab tu dia ugut-ugut Pulau Pinang. Nanti kita sekat air dekat Pulau Pinang. Baru dah tahu. Kita sekat air nanti baru dah tahu. Itu Sanusi. Last sekali yang tak ada air dia. Dia nak sekat Pulau Pinang air. Pulau Pinang tak ada masalah pun air. Dia pula masalah. Tuhan nak tunjuk. Jangan ego. Jangan sombong. Kerana air itu bukan kamu yang buat. Bukan kamu yang cipta. Bukan datangnya air itu daripada kilang negeri Kedah di bawah kamu Sanusi. Air itu anugerah Tuhan. Dia minta makhluk uruskan. Bukan kita jadikan satu politik air ni. Tuhan bagi free je. Datang daripada langit, Tuhan bagi free. Kau cuma urus elok-elok, bagi semua rakyat nak guna air. Aku turunkan air ni untuk makhluk aku, bukan manusia saja. Tuhan turunkan air ni bukan untuk manusia saja, untuk semua makhluk. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semua sekali. Ini air ni. Maka kau sebagai manusia khalifah. Aku letak kau sebagai khalifah. Manusia diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah untuk mentadbir negara ni, mentadbir dunia ni. Kalau ada air, agihkan betul-betul kepada manusia, kepada binatang. Jangan kau berjadikan air sebagai agenda politik. Nak berpolitik, kau gunakan air ugut orang lain. Nak sekat air, tak nak bagi kepada Pulau Pinang. Last sekali Tuhan hukum lah. Bukan Pulau Pinang yang tak ada air, kamu yang tak ada air. Bila tak ada air, sombong. Tak mahu mengaku salah. Tak mahu mengaku kelemahan. Bagi alasan. Duit tak ada, tak cukup peruntukan, kerajaan tak bagi. Bila kerajaan kata, kenapa pula tak cukup? Mana pergi duit yang bagi sebelum ini? Dulu bagi lama dah. Itu masa tu Covid, tak boleh nak buat. Bila dah habis Covid, barang pula naik harga. Tak cukup lah duit tu. Bila Timbalan Menteri kata, kenapa pula tak cukup? Kenapa Johor cukup? Johor dah selesai. Sedangkan Johor kena Covid juga. Tak ada jawab. Sebab kantong. Kamu malas buat kerja, tak reti nak urus, duit habis, lepas tu kata tak cukup. Sama lah macam Kelantan. Terus ada bohong lah. Kata Kelantan diarak tirikan, Kelantan dizalimi. Sebab itulah masalah air tak boleh selesai. Dizalimi oleh siapa? Dizalimi oleh kerajaan pusat. Zaman siapa? Zaman Mahathir lagi dia tu. Kami dizalimi.
Tahu pun Mahdi itu zalim. Tapi lantik juga Mahdi jadi penasihat. Bawa juga Mahdi ke Kelantan. Orang yang pernah zalim kau, orang yang pernah sekat bantuan air kat engkau bawa ke Kelantan, suruh ceramah, dan Mahdi kutuk Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim itu siapa? Anwar Ibrahim ni lah yang bagi peruntukan tambahan kat engkau ni. Tambatan banjir, bantuan air ni Anwar bagi lagi tinggi pada zaman kau bagi. Engkau jadi kerajaan 33 bulan pun kau tak bagi setinggi itu Anwar bagikan kau Kelantan. Tambatan banjir dia bagi sampai 2 tambatan banjir di Kelantan. Bantuan air ditambah lagi untuk Kelantan. Nak bagi selesaikan masalah air di Kelantan. Peruntukan tahunan dia bagi tinggi lagi. Jauh lebih tinggi dari zaman kau kerajaan. Ini Anwar Ibrahim banyak bagi. Tetapi siapa yang kau sanjung? Kau bawa Mahdi itu datang Kelantan. Mahdi berucap dekat stadium Kelantan. Mahdi yang menyekat engkau dulu. Mahdi yang merampas royalti engkau dulu. Mahdi mengenai masalah air di Kelantan. Ini watak, ini orang dia yang kau bawa di Kelantan untuk berucap, untuk hentam Anwar Ibrahim. Tak kebangsatnya kamu. Sebab itu negeri kamu tak pernah senang. Tuhan tak reda dengan negeri kamu. Sebab itu tak reti nak bersyukur. Tak tahu pilih mana satu pemimpin yang harus kamu sokong. Kerana apa? Kerana dalam hati kamu ada seketul daging busuk yang tak boleh nerima siapa kebenaran. Mana satu yang benar. Tapi bila jumpa Perdana Menteri itu sengih-sengih macam kerang busuk. Ni Menteri Besar. Menteri Besar Kelantan ke, Menteri Besar Kedah ke, bila bersyarat bersama Perdana Menteri, bergambar, bersalam dengan Menteri, tersengih-sengih macam kerang busuk. Balik ke negeri masing-masing, tak ada benda yang baik diserang kepada PMX. Zalim. Madani apa macam ini? Zalim. Bila balik ke negeri dia, dia ajar rakyat dia, kita kena tahu bahawa Anwar itu zalim. Jangan sokong dia. Tak lama lagi kerajaan ini akan jatuh. Kita sedang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan ini. Bila balik ke negeri dia, saudara, bila datang pusat, tersengih-sengih macam kerang busuk, minta tambah peruntukan. Bila dah bagi peruntukan, dia pergi bawa musuh Perdana Menteri datang ke negeri dia, kutuk Perdana Menteri. Sebab itu bab peruntukan ni dia tak berani nak berdepan dengan Anwar dalam parlimen. Berapa kali dia tanya bab peruntukan, ya, dalam soalan PMX, PMQ di parlimen. Tak ada jawab, saudara. Pasal Anwar bercakap ada fakta, dia ada angka, dia ada jumlah. Nak kata tak dapat wang ihsan, dia beritahu jumlah berapa dia dah bagi. Peruntukan dia sebut jumlah berapa dia dah bagi. Dan setiap jumlah itu jauh melebihi zaman kamu jadi kerajaan dulu. Kamu tak boleh nafikan. Kelantan adalah negeri yang paling tinggi mendapat peruntukan berbanding negeri-negeri lain. Walaupun negeri itu negeri kerajaan perpaduan, Kelantan tetap dapat tertinggi. Sebab Perdana Menteri tahu kemiskinan tegar paling tinggi adalah di Kelantan. Oleh kerana kemiskinan tegar paling tinggi di Kelantan, maka Kelantan wajar menerima peruntukan yang lebih tinggi. Bukan kerana dia pembangkang atau tidak. Itu pun dia kata Anwar ini anti Melayu, anti Islam. Yang berjuang untuk Melayu dan Islam itu Mahathir Mohamad. Maka Mahathir itulah wajar kita angkat sebagai penasihat kepada 4 negeri kita. Kelantan, Kedah, Perlis, Terengganu, 4 negeri kita letak Mahathir sebagai penasihat. Tapi duit kita minta dengan Anwar. Penasihat yang buat-buat kerja jahat nak kutuk-kutuk Anwar ni Mahathir. Sebab tu letak Mahathir sebagai penasihat 4 negeri ni, supaya Mahathir boleh hentam Anwar habis-habisan. Mahathir boleh kutuk Anwar habis-habisan. Tapi nak duit, kita minta dengan Anwar. Itulah bangsatnya politik. Sedangkan kalau mereka berpolitik memegang pada agama, mereka tahu siapa mereka nak pilih. Mereka tahu ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ini ayat yang ceramah-ceramah PAS selalu baca. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, kelak kamu dibakar api neraka. Apa tak zalimnya Mahdi ni, bagi tahu. 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, dia zalim. Dia menumpang kerajaan PH pun masih juga dia berlaku zalim. Walaupun kita nak ajak dia supaya melakukan perubahan. Kita ingat dia dah tua-tua nak mampus itu, kalau boleh dia nak berubah. Maka PH letak dia lagi sekali, tawar dia jadi Perdana Menteri di bawah kerajaan PH untuk kita lakukan reform. Mula-mula saudara dia berjanji dia nak buat. Tetapi bila dapat saja kuasa, dia bawa style lama dia balik.
Ya, sebab itu masa dia jadi Perdana Menteri, dia jadi Perdana Menteri aja tukar ketua hakim, tukar ketua polis, tukar Pusatjaya SPRM, semua dia tukar Mahathir ni. Tak berbincang pun dalam kabinet. Dia dah bawa style dia dulu. Dari situ dah nampak dah gerak-geri dia. Oh, rupanya tak berubah orang tua ni. Tak berubah Kerala ni. Walaupun kita dah bagi peluang. Parti dia hanya 13 saja menang pilihan raya waktu itu. Ya? Tapi kita letak dia pakai menteri. Pakai Perdana Menteri. Kok dia nak berubah. Rupanya tak berubah, saudara. Tak berubah. Orang ni mungkin dilahirkan di dunia ini memang untuk lawan Islam dan memang untuk hancurkan orang Melayu, dan Mahathir ni dilahirkan memang untuk memecah belahkan orang Islam dan orang Melayu. Sebab itu dia tak berubah. Bila dah kali pertama kita dah bagi peluang untuk dia berubah, dia tak berubah, maka tertutuplah. Tak boleh percaya lagi, saudara. Tak boleh percaya. Walaupun selepas kejatuhan kerajaan PH waktu itu, ada lagi usaha-usaha, ya, yang nak bawa sekali lagi Mahathir bersama dengan PH. Ya, nak bawa sekali lagi Mahathir bersama PH dan nak bagi peluang dia jadi Perdana Menteri untuk kali ketiga. Masa itu Anwar dah tolak. Terutamanya Parti Keadilan dengan tegas, kita tidak lagi mahu menerima Mahathir, dan tertutup pintu kita dengan Mahathir. Walaupun ada parti-parti lain yang boleh, yang ajak bincang, bagilah peluang sekali lagi pada Mahathir. 6 bulan cukuplah. Bagi dia jadi Perdana Menteri 6 bulan. Selepas itu Anwar ambil. Isu dia bukan isu Perdana Menteri, saudara. Bukan isunya kita nak Anwar tu ambil cepat Perdana Menteri, tidak. Isunya Mahathir dah khianat kita. Orang dah khianat kita terang-terang, kerana dia nak minta balik masuk rumah kita. Orang dah bakar rumah kita. Kita terima dia dengan baik. Waktu dia datang dalam PH, kita terima dengan baik. Kita tempatkan masuk dalam rumah kita. Ruang bilik tidur utama tu kita bagi kat dia tu. Ni Mahathir ni, kita layan dia macam mana. Dia masuk rumah kita, bilik tidur utama tu kita bagi dia duduk. Tempat istimewa. Letak dia sebagai calon Perdana Menteri. Apa dia buat? Dia bakar rumah kita. Dia bakar rumah kita, saudara. Bertempiar kita lari. Last kali bila dia tak ada tempat nak tinggal, dia datang balik jumpa rumah kita yang telah kita bina, nak masuk balik sekali lagi. Wajar ke kita terima? Walaupun kita tahu ada rakan-rakan kita kata tak apalah, bagi peluang lagi. Tapi bagi Anwar Ibrahim, ada batasnya kalau kita nak maafkan orang. Orang bersalah boleh kita maafkan, tapi orang khianat jangan. Bersalah tak apa, manusia ni kadang-kadang melakukan kesalahan, itu biasa. Tapi khianat jangan. Ada beza. Salah lain, khianat lain. Ini pengkhianatan. Sebab itu kita tak terima. Tapi bagi parti PAS, dia pada dia salah ke, khianat ke, pada dia tak penting. Yang penting kamu sokong siapa. Mahathir, kalau kamu anti-Islam, pada kami tak penting. Kamu hina sunnah Nabi, kamu hina janggut Nabi, kamu hina hudud, kamu hina mangsa Mali, itu tak penting. Yang penting sekarang ni Mahathir, kamu suka ke tidak suka Anwar? Kalau kamu tidak suka Anwar, ayo bersama dengan kami. Itu je bagi PAS. Dia tak peduli prinsip agama. Dia tak peduli dengan siapa dia berkawan, dia tak peduli dah. Yang penting kau mesti sama dengan aku. Kalau aku tak suka Anwar, engkau jangan suka Anwar. Ini panggil PAS. Sebab tu saya kata, kenapa Haji Hadi boleh terima Mahathir? Apakah kerana Haji Hadi fikir Mahathir lah yang boleh menyelamatkan Islam, atau Mahathir lah yang boleh mengangkat martabat Islam? Tak. Haji Hadi pun tahu. Dia tahu Mahathir ni zero agama dia. Tak ada apa-apa pun. Nak agakkan agama dia Mahathir ni. Bini nak bertudung pun dia tak bagi. Mahathir ni. Haji Hadi tahu benda tu. Tapi dia bukan nakkan Islam pada Mahathir. Tetapi dia nakkan perangai Mahathir yang jahat itu boleh membantu dia. Boleh membantu PAS. Kehebatan Mahathir dalam propaganda, kehebatan Mahathir dalam main isu kaum, kehebatan Mahathir dalam melakonkan watak-watak yang mendatangkan simpati orang kat dia.
Itu penting bagi membantu PAS untuk menentukan Anwar jatuh. Bagi Haji Hadi, Anwar jatuh aja. Dia bukan dia nak jadi Perdana Menteri pun. Haji Hadi ni saudara, dia tak nak jadi Perdana Menteri. Dia tahu dia tak boleh. Dia jadi Menteri Besar pun sepenggal. Sebab itu dia tahu dia tak nak. Walaupun dia ada 18 kursi parlimen waktu dah kerja PN dulu. Dia kursi parlimen paling banyak. Dia tak minta pun jawatan timbalan Perdana Menteri. Dia dapat duta khas pun tak apa dah. Itu makan gaji buta. Main telur kat Marang, gaji jalan. Itu je dia nak. Dia nak gaji dengan cara main telur je. Dia boleh dapat gaji. Itu yang dia nak. Dia bukan nak jadi Perdana Menteri. Tapi sebab apa? Aku tak mahu jadi Perdana Menteri, tapi aku tak mahu lihat Anwar jadi Perdana Menteri. Ini dia. Itu prinsip yang ada kepada Haji Hadi. Aku tak nak jadi Perdana Menteri, tapi aku tak nak Anwar jadi Perdana Menteri. Ada itulah saudara, seketut daging yang busuk dalam hati dia itulah menjadikan dia boleh terima Mahathir berada di dalam parti dia, menjadi penasihat kepada 4 negeri. Sebab dia tahu bencinya Mahathir pada Anwar tu bukan kepalang. Sama juga aku benci katanya kepada Anwar pun bukan kepalang. Jadi kita sama, matlamat kita sama. Prinsip kau tak Islam, aku lupakan, aku tak peduli. Kau anti hudud ke, kau anti apa, aku tak peduli, kata Haji Hadi. Yang penting kau tak suka ke Anwar kan? Aku pun tak suka ke Anwar. Jom kita bergabung. Kehebatan kamu Mahathir, dia kata, dalam isu kaum. Kamu mainlah isu kaum. Aku pula, aku akan tunggang agama semau-mahunya. Itu kehebatan aku. Kau tunggang kaum, aku tunggang agama. Kau penat kejap lagi, kau nak cas kau punya bateri, power bank kau nak cas, jantung kau tu, kau masuk AJN, Mahathir. Aku duduk luar. Aku serang Anwar. Bila aku dah penat, aku dah semput-semput, aku nak tumbang nanti, aku pula masuk AJN Mahathir, engkau pula kedua lawan. Tu sebab tu dia gele-gele tu. 2 ekor tu, 2 gele-gele masuk AJN. Tapi tak pernah berhenti menyerang Anwar Ibrahim. Tapi adakah kita lihat Anwar tambah lemah sekarang? Tak, saudara. Lagi kuat kamu serang dia, lagi dia kuat bertenaga, kita tengok. Lagi kuat kamu bertenang dia, lagi namanya disebut-sebut di dalam dan luar negara.